Bagi tahulah aku dulu. Kan aku ada kat sebelah ni. Ujar Tokku. Sambil mencabut boleh cari Long Seman. Long Seman pun ketawa. Tokku pun ketawa. Sempat. Sabar. Sorry. Stop. Oh, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih akan ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Dan terima kasih kepada penonton untuk siri Kemaruk musim yang kedua. Kita dah pun melepasi pada episod 14. Hari ini akak akan sambung untuk episod 15 sehingga ke episod 19. Kalau korang nak tahu apa yang berlaku seterusnya, jom bersama dengan akak. Tapi sebelum tu, akak doakan agar kita dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom korang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Akak mulakan dengan episod yang ke-15. Tapi sebelum tu akak nak flashback sikit untuk episod yang ke-14. Kalau korang yang mana dah follow dengan Kemaruk ni, korang mesti tahu kan apa yang berlaku sebelum ni. Kepada yang belum lagi follow, korang akan tahu kalau korang tengok untuk episod sebelumnya dan sebelumnya. Okey, episod 14 menceritakan di hujungnya di mana Hakim dengan Akib dia sedang bertarung dengan Kuciwa. Dia cuba untuk mengorek rahsia dari Kuciwa tapi Hakim ternyata dia tak mampu untuk korek rahsia. Kali ini Akib dia cuba untuk korek rahsia dengan Kuciwa. Jom akak teruskan dengan episod ke-15. Akib berada di tempat yang gelap. Dia memandang sekeliling. Tiba-tiba sepasang mata yang amat besar terpampang di hadapan dia. Mata tu memancarkan haba yang panas. Semakin lama dia dapat tengok haba tu semakin marak. Akib terpaksa melindungkan diri dia tu dengan kedua belah tangan dia. Tiba-tiba mata tu meluru ke arah Akib. Macam tu. Akib buka mata dia. Tangan dia masih melekap di dahi Kuciwa. Dia tarik. Muka dia berpeluh jantan. Sesekali dia menelan air liur. Pap! Bahu Akib ditepuk. Kenapa, Kib? Tanya Hakim. Akib menggelengkan kepala dia. Tok Siluman Hitam dan Tokku datang merapati. Kata Akib. Ada sesuatu yang sangat jahat di belakang kamu. Tok Siluman Hitam dan Tokku datang merapati. Ada sesuatu yang sangat jahat di belakang semua ni. Kata Akib. Hakim, aku tak boleh lama. Dengar pesanku. Selepas selesai urusan kamu dengan Tokku, kamu pergi ke Pekan Kerincing. Dapatkan kawan-kawan kamu. Pergi ke Istana Tinggi di Kota Buana. Kamu mesti mencari jalan untuk membantu tuanku. Kamu tunggu di sana adalah lebih baik dari kamu menyerang mereka. Buang masa. Aku pasti kembar berdua tu akan ke sana. Janganlah kamu risaukan kembar berdua tu. Mereka berdua masih selamat. Perintah Tok Siluman Hitam. Tapi Tok, macam mana kami nak menyelamatkan Acu dan Ica? Tanya Akib. Tenang, kamu akan tahu apabila tiba masanya nanti. Kata Tok Siluman Hitam. Tak tahulah tu. Tempelak Tokku. Apa-apa sajalah aku.
kamu memang suka mengusik aku, kan? Balas Tok Siluman Hitam. Aku pergi dulu, Ku. Kamu tolonglah mereka, ya. Sehingga kita ketemu lagi. Tok Siluman Hitam dengan lantasnya hilang dari pandangan. Tok, bolehkah Tok ceritakan kenapalah Dungga ni nak sangat jatuhkan tahta tuanku? Tanya Hakim. Tokku menjegilkan mata dia. Aduh, aku kena bercerita lagi ke? Tapi aku baru ingat, cerita aku memang tak habis lagi, kan? Begini cerita dia. Krik, 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 krik. Senyap juga. Krik, krik. Tokku ni dah kenapa senyap? Ha, begitulah cerita dia, kata Tokku. Akib dengan Hakim terkebil-kebil. Lepas tu mereka menggoncangkan kepala dia. Baru sedar dari mimpi. Rupanya, apa ni, Tok? Saya dengar bunyi cengkerik je. Krik, 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 krik. Itu je. Tiba-tiba je dah habis. Lajunya Tok cerita. Sampai tak terdengar di telinga saya. Tanya Akib yang seperti kecewa sangat. Apalah lurus sangat kamu ni? Memang aku tak cerita lagi lah. Aku saja je melawak. Kan aku dah kata bila aku melawak, kamu mesti gelak, 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 gelak. Bentak Tokku. Mereka berdua ketawa lagi. Terpaksa lagi. Baiklah. Kali ni betul-betul. Yang ni betul-betul. Betul-betul. Macam ni cerita dia. Ha, dengar, fokus. Maka Tokku pun mulakanlah bercerita. Ni kita masuk babak Acu dan Ica dengan Dungga. Acu dan Ica berdiri di hadapan Dungga di halaman Pondok Husang. Sungguh tak kusangka, kamu berdua memang sangat berbakat. Ingat apa aku pesan. Ikut langkah seperti yang kamu berlatih. Jangan sesekali alpa melindungi kelemahan kamu, kata Dungga. Mereka berdua mengangguk. Jadi, aku akan mula menggerakkan apa yang telah aku susun sejak sekian lama, kata Dungga lagi. Serta-merta semua berpuluh-puluh pengikut Dungga muncul di tengah halaman. Ada yang bertenggek di batang pokok, ada yang berdiri, ada yang menyala seperti ular. Mereka muncul entah dari mana-mana sudut, entah tak tahu. Dengar sahabat-sahabatku semua, kamu semua berjuang bersamaku atas nama keadilan. Berjuanglah kamu walaupun nyawa kamu terbang melayang. Kita di pihak yang menuntut hak. Sasaran kita adalah tahta di singgasana. Namun, hanya orang seperti Ratu Naga sahaja yang mampu menumbangkan tahta. Sepanjang tempoh tu, kita akan membantu memberi jalan kepada Ratu Naga. Langkah kita yang pertama, bergerak maju ke Buana. Kita berkumpul di pinggir kota, di sebelah perkuburan Inggeris. Ayuh, maju. Perintah Dungga. Ada yang melenyapkan diri, ada yang meresap masuk ke dalam pokok atau tanah, ada yang berlari seperti binatang, ada yang melayang. Mereka semua mempunyai kemahiran yang berbeza-beza. Kamu dan Bonggol akan sentiasa bersama dengan aku, kata Dungga. Lantas mereka lenyap hanyut bersama dengan angin, memulakan langkah untuk menuntut dendam yang sekian lama tertunda. Sekarang akak masuk balik semula di babak Tokku dengan Hakim dan Akib. Begitulah ceritanya. Sedap kan bila aku bercerita, kamu berdua pun dah macam nak tertidur dah aku tengok, kata Tokku. Tertidur tu maknanya tak sedap, Tok. Hakim dia berbisik ke telinga Akib. Kamu kata apa? Aku dengar. Kamu kata apa? Tanya Tokku. Tak ada apa, Tok. Tak ada apa. Sedap sangat cerita, Tok. Hakim cuba menafikan sambil dia tersengih. Bagus. Jadi, kamu mesti mula bergerak. Aku tawarkan diri aku untuk membantu kamu semua. Aku Maha Guru Sayap Alam. Nak, aku bosanlah duduk kat sini. Dah lah, lantai gua aku habis bersepah batu. Kamu berdua punya pasal lah. Siapa nak sapu semua tu? Kata Tokku sambil dia mencekak pinggang sambil membebel. Mereka menyeringai senyum dia. Lepas tu dia menunduk, mengangguk setuju. Tak nak? Kalau tak nak aku tak kisah, kata Tokku. Nak, Tok, nak. Kan kami angguk tadi, kata Hakim. Oh, tu angguk Aku lupa. Dah beratus tahun tak tengok. Usik Tokku.
Mereka berdua menepuk dahi. Ayuh, memang penatlah nak melayan Tok Ku ni. Mari sini, berdiri sebelah aku. Aku akan bawa kamu terus ke hadapan baginda Raja Shah Bana. Dia adalah anak kanda Allahyarham Raja Shah Indra, kata Tok Ku. Tok rapat dengan baginda? Tanya Hakim. Habis tu, kamu fikir kenapa guru kamu suruh aku membantu kamu? Dia tahulah aku boleh bawa kamu terus kepada baginda. Baginda tu pernah menjadi guru aku. Menjadi murid aku. Kan dah tersasul. Aku memanggil dia Ayah Haji. Kata Tok Ku sambil dia congkilkan gigi dia. Belagak sungguh. Wah, hebat betul Tok. Raja pun Tok ajar. Muka Tok Ku terus kemerah-merahan. Dia garu-garukan belakang kepala dia yang tak gatal pun time tu. Tapi dia saja garu. Biasalah tu. Dia belajar ilmu hidup dengan aku. Ilmu hidup? Tanya Akib. Tok Ku nganggukkan kepala dia. Ilmu hidup hanyalah ilmu yang aku ajar sebagai panduan hidup seseorang, memandangkan aku telah hidup sangat lama dari manusia. Aku melihat hampir 10 keturunan Raja Naga. Karma bertukar tahta. Ada yang kejam, ada yang mulia, ada yang membawa kejayaan dan ada yang biasa-biasa je. Tapi sejak turun-temurun, keturunan Raja Naga, karma menjadikan jajahan Buana sangat gilang gemilang. Mereka memang susu galuh di raja yang sangat berkuasa dan hebat. Tok Ku tiba-tiba kelihatan sugul. Sehinggalah kedatangan penjajah yang menjadikan negara kita berpecah belah. Semua jajahan Buana dipisahkan lalu diiktiraf sebagai negara dengan menaikkan orang bangsawan tempatan sebagai raja yang menjadi boneka mereka. Mereka sangat licik menggunakan kekuatan mereka. Mereka tahu bagaimana untuk merosakkan fikiran manusia, mengakibatkan bangsa negara Buana menjadi lemah. Dan mereka tahu dengan menjadikan raja sebagai boneka, maka satu negara mereka telah ditakluki. Mereka bijak menyusun perancangan supaya tidak perlu menumpahkan darah. Jelas Tok Ku lagi tapi dalam nada yang agak berbeza. Sejak zaman raja mana yang bermulanya kisah penjajahan ni, Tok? Tanya Hakim. Tok Ku terdiam sekejap. Sejak zaman Allahyarham Paduka Ayahanda Raja Shah Indra, Raja Shah Putra. Pada masa tu, kita dijajah oleh Belanda. Banyak pertumpahan darah berlaku pada ketika tu. Kedatangan Inggeris adalah semasa pemerintahan Raja Shah Indra. Pada zaman Inggeris lah, negara Buana menjadi bertambah rosak. Kerana cara Inggeris bukanlah menumpahkan darah, tapi lebih kepada melemahkan, lalu mereka akan mengawal kelemahan tu menggunakan kekuatan mereka. Emas dan kekuatan senjata. Jelas Tok Ku. Tok Ku merenung ke arah muka Akib dengan Hakim. Akib, jaga jati diri kamu dengan sangat kemas. Jangan lupa, kekuatan jati diri kamulah yang menjadikan siapa diri kamu. Jangan biarkan nafsu kamu merosakkan jati diri kamu. Jati diri kamu ibarat raja. Jika kamu tak jaga raja ini, maka kamu akan rosak. Seperti samanya negara Buana ni. Kamu tiada pendirian sebagai pejuang. Aku akan menjadi boneka kepada kerosakan sendiri. Kata Tok Ku dalam keadaan yang sangat sedih. Tiba-tiba Tok Ku seperti dikejutkan dari mimpi. Mari, jangan melengah lagi. Kita akan ke Pekan Kerincing. Lepas tu kita akan terus ke Istana Tinggi. Berdiri berhampiran dengan aku sekarang, arah Tok Ku. Lantas mereka hilang di bawah angin. Sekarang masuk babak di Balai Penghadapan. Di Balai Penghadapan Istana Tinggi, kelihatan seorang lelaki beruban yang berjubah siap berserban sedang duduk bersila di tengah-tengah balai. Dari belakang boleh dilihat dia terbongkok-bongkok seperti sedang khusyuk berzikir menghadap ke arah singgahsana. Tak ada siapa pun yang berada dekat balai. Hanya pengawal sahaja yang setia mengawal pintu tanpa bosan jemu. Tiba-tiba seorang lelaki separuh umur yang mempunyai tubuh yang tegap, lengkap berpakaian seperti seorang pembesar istana, berjalan menuju ke arah lelaki berserban tu. Dia terus berteleku di belakang lelaki tu. Dia duduk berteleku macam tu. Ampun tuanku, patik mohon menghadap.
kata lelaki tu. Dalam keadaan masih lagi bersila, lelaki berserban tu terus memusingkan badan dia ke arah lelaki pembesar tu. Dia adalah Raja Shahbana, Raja Negara Buana. Ya, silakan Long Seman, kata baginda kepada Long Seman yang merupakan Panglima Hitam Agung Diraja. Di zaman Raja Shahbana, hanya satu panglima sahaja yang akan berada di samping raja. Tuanku, semalam Patik bermimpi buruk. Negara kita dilanda ribu api yang amat marak, tuanku. Patik risaukan jika ada bencana yang bakal tiba, kata Long Seman. Baginda hanya tersenyum melihat Long Seman. Janganlah Long risau. Jika betul akan berlaku bahaya bencana, pasti ada bantuan yang akan tiba. Kita kena percaya. Kamu tak payahlah duduk macam tu. Kamu kenal better, Long, kata baginda. Long Seman terus bersila di hadapan baginda. Mereka berdua bersahabat sejak sekian lama. Ada perkabaran terbaru tentang Sarjan Alex. Beta baru tadi mendapat khabar tentang cubaan membunuh beliau, tanya baginda. Long Seman menganggukkan kepala. Itu yang Patik bimbangkan. Patik rasa ada musuh dalam selimut di dalam pasukan polis, kata Long Seman. Baginda sedikit terkejut. Kenapa kamu berkata begitu, Long? Long Seman terdiam seketika. Patik hanya mengesyaki, tetapi semasa di tempat kejadian berlaku, Inspektor Karim menjumpai senjata pisau milik anggota polis kita. Dan pisau tu dipercayai digunakan untuk menikam Sarjan Alex, kata Long Seman. Raja Shahbana termenung sekejap. Kebencian rakyat terhadap British semakin hari semakin menebal. Walaupun kita tahu Sarjan Alex adalah orang yang baik, mereka tetap penjajah. Beta risau jika ada rakyat yang mengambil jalan mudah dengan melakukan pemberontakan bersenjata. Nanti rakyat lain yang tak berdosa akan menanggung tempiasnya, kata baginda. Tuanku, berkenaan mimpi Patik, tidakkah tuanku rasa ia seakan sama dengan apa yang dikabarkan oleh Allahyarham ayahanda tuanku? Sebelum baginda mangkat, baginda setiap hari bermimpi seperti apa yang Patik mimpikan. Patik risau tentang perkara ni, tuanku, kata Long Seman serba salah. Tiba-tiba satu pusaran angin kecil muncul berdekatan dengan mereka. Mereka berdua kelihatan tenang je, lalu berdiri. Maka muncullah Tokku, Akib dan Hakim. Akib dan Hakim melilau, dipandang sekeliling. Seumur hidup mereka, belum pernah mereka melihat tempat yang semewah macam tu. Tokku, lama kita tak berjumpa, tegur Long Seman. Kemudian mereka meluru berpelukan. Seketika lepas tu, Tokku dia merapati Akib dan Hakim. Lepas tu dia berbisik, pergi sembah pada tuanku. Inilah Raja Shahbana. Arah Tokku. Akib dan Hakim terus pergi ke hadapan Long Seman. Lepas tu dia pun terus bagi sembah. Ampun tuanku, kata mereka serentak. Long Seman tertawa sambil digelingkan kepala. Aku bukan raja, aku Panglima Hitam Agung Diraja. Long Seman, ini tuanku Raja Shahbana, kata Long Seman sambil dia menunjuk ke arah baginda. Nampak tak sempat Tokku tu nak kenakan pada Akib dengan Hakim? Sempat sangat. Kakak dah terkena. Tokku membongkok sambil dia pegangkan perut. Dah terkena dengan aku, badan muka. Macam tu. Tak sudah-sudah dikenakan Akib dan Hakim. Akib dan Hakim dia jadi malu. Sebab Tokku permainkan mereka lagi dan lagi. Mereka berdua segera memberi sembah kepada baginda yang original, bukan yang tiruan tadi. Ampunkan kami, tuanku. Kami kurang periksa. Tak mengapa. Tokku ni memang macam tu. Beta dah biasa dengan dia. Tak baik kamu, ku, kata baginda sambil tergelak kecil. Sakit perut Patik lah. Ayah Haji ni pun, masa ni lah kita mesti kenakan mereka. Biar mereka ingat kita ni sampai bila-bila. Kata Tokku sambil dia kesatkan mata dia. Memang dia ketawa gila-gila time tu sebab dia terlalu rasa lucu tau. Kenapa kamu di sini? Siapa mereka berdua? Tanya baginda. Sementara di tanah perkuburan Inggeris pula. Di tanah perkuburan Inggeris, satu pusaran angin timbul dekat situ. Muncul Dungga, Bonggol, Acu dan Ica.
di tanah perkuburan yang terletak di sebuah bukit. Jelas kelihatan istana yang tinggi dari situ. Di sekitar kawasan tu dapat dilihat pengikut Dungga bertebaran di merata tempat menunggu arahan je. Kita akan bermula di sini. Bonggol, arahkan orang-orang kita bersedia di tempat masing-masing. Arah Dungga. Baik tuan, kata Bonggol. Tunggu di tempat masing-masing sebelum aku memberi arahan. Arah Dungga lagi. Baik tuan, jawab Bonggol lagi. Sesudah tu kamu bawa kemari 10 orang lelaki yang berbadan tegap ke sini. Baik tuan, kamu boleh pergi. Acu dan Ica akan tetap di sini. Arah Dungga sebelum Bonggol menghilang bersama pengikut Dungga yang lain. Dungga tersenyum memandang ke arah istana tinggi. Senyuman yang ada makna. Tugas pertama kita kepung dulu Kota Buana. Lepas tu Dungga dengan mata yang terjegil menyeramkan sambil ketawa. Nanti sebelum kamu kenalkan mereka, mana lagi selebihnya? Bukankah kamu datang berenam? Tanya Baginda. Akib dengan Hakim mengangguk. Setuju. Betul lah tu. Mereka datang berenam tetapi mereka bertiga tak muncul semasa tiba di balai penghadapan. Bagaimana tuanku tahu? Tanya Akib. Baginda hanya tersenyum. Tokku menggaru-garukan kepala dia. Lepas tu dia libas-libaskan tangan dia. Timbul pusaran angin. Lalu muncul Rashid, Kemat dan Shidi tersungkur ke lantai. Aduh, sakitnya. Kemat dia pegang ke pinggang dia memang dah sakit. Sudah beta jangka, kamu memang suka kenakan orang ya ku, kata Baginda. Sakitlah Tok, berpusing je dari tadi. Lama pula tu, kata Rashid sambil dia gosokkan dahi dia yang memang dah terantuk dekat lantai masa jatuh tu. Kamu nak lagi? Mari aku sedut kamu lagi. Nak. Gertak Tokku. Mereka semua serentak memberi syarat. Tak nak dah Tok. Tak nak dah, tobat tak nak dah. Tahu takut. Padan muka. Nampaknya kamu pun tahu ya ku. Baiklah, kenalkan kepada beta. Siapa mereka semua dan beta seperti pernah melihat muka kamu, kata Baginda sambil menunjuk ke arah Hakim. Tiba-tiba Long Seman sepintas kilat dia pergi ke sebelah Hakim. Lepas tu dia cekikkan leher Hakim dari belakang. Kamu penjenayah yang melakukan pembunuhan di kampung Kalumpang kan? Kata Long Seman. Hakim terus menghilang lalu muncul mendarat di tiang istana. Dia membuat balik kuang. Lepas tu dia menyangkung di lantai. Tuanku, Patik datang untuk membantu tuanku, kata Hakim. Pembunuh! Kamu akan dihukum. Lantas Long Seman meluncur lalu mengenakan satu tendangan ke dada Hakim. Hakim terpelanting jatuh jauh lalu menghentak dinding balai. Bergegar seluruh balai dengan hentakan tersebut. Long Seman terus meluncur untuk mengenakan satu lagi serangan. Dia menghalakan tumbukan ke arah Hakim. Hakim pejamkan mata. Tenang je. Dia tak nak mengelak pun dengan serangan tu sebab dia tahu dia salah. Tak kala tumbukan tu menghampiri Hakim, Baginda muncul di tengah-tengah antara mereka. Long Seman segera mengalihkan tangan itu, tumbukan itu ke arah lain sehingga terkena ke dinding balai. Bam! Berderai dinding balai yang tebal tu. Pengawal yang mengawal dekat pintu masuk tu menggigil ketakutan. Dah kenapa? Long, sabar. Mereka datang dengan niat baik. Biar mereka berbicara dulu, kata Baginda. Baginda berpaling, lepas tu dihulurkan tangan ke arah Hakim. Mari, jangan risau. Beta dapat rasakan kedatangan kamu. Semua ni sangat penting. Hakim tersenyum walaupun dia sedang menahan sakit. Betapa mulianya hati raja yang berada di hadapan dia. Masih lagi nak hulurkan tangan pada dia. Ni masuk ke babak lain dah. Babak Dungga. Kenapa kau tak terus masuk ke istana je? Kau kan boleh merentas alam? Tanya Acu. Dungga mengangguk. Ya, aku memang boleh merentas alam. Tetapi di istana Baginda, aku tak ada kemampuan. Jangan dilupa, aku pernah berkhidmat untuk keturunan Raja Naga Karma
Sebab itulah betapa pentingnya kamu untuk perjuangan ni. Aku akan gunakan boneka dan semua pengikutku untuk membantu kita membuka jalan. Kita akan masuk dari depan. Ya, agak sukar tapi hanya melalui jalan tu je yang aku termampu buat masa ni. Jelas, Dungga? Suka aku ingin mengingatkan kau. Perjuangan ni bukan perjuangan kami. Selesai sahaja semua ni, kami akan mengikut hala tuju kami sendiri, kata Acu sambil dia memandang ke arah Ica. Terpulanglah pada kamu. Tatkala kamu tu dah berjaya menumbangkan keturunan Raja Naga Karma, sumpah berdarah telah dipatahkan, maka tahta kerajaan bukan lagi di bawah milik mereka. Dungga memberi jawapan. Acu dan Ica mengangguk, tanda setuju. Lalu Bongo pun keluarlah daripada tanah bersama dengan 10 orang lelaki yang berbadan tegap menghadap Dungga. Mereka seperti dipukau. Mata mereka hanya memandang ke satu arah je. Bagus, Bonggol. Kamu semua berdiri sambil berbaris di hadapan aku. Arah Dungga kepada 10 orang lelaki tersebut. Seperti orang bodoh je, mereka semua mengikut apa yang disuruh. Amat patuh. Dungga dia membongkok ke tanah. Dia mengangkat penumbuk dia. Kamu boneka aku. Hah! Pekik Dungga. Lantas dia menepuk permukaan tanah. Pak! Serta-merta banyak akar-akar kecil keluar dari tapak kaki ke semua lelaki tu. Ia melilit mereka semua dari kaki hingga ke atas dengan amat laju sekali. Tiba-tiba mereka membeliakkan mata. Hanya mata putih je yang kelihatan. Mereka menjerit kesakitan. Tapi mereka tetap berdiri tanpa berganjak. Membiarkan sahaja diri mereka tu dililit. Dah tak mampu nak pertahankan diri. Memang terlilit lah. Seketika kemudian mereka berhenti menjerit. Mata mereka jadi merah. Lalu kembali seperti biasa. Akal yang melilit telah hilang. Hilang kembali ke bumi. Kau sudah sangat tua. Tidakkah dengan cara ni tenaga kau akan lebih lemah? Tanya Ica, salah seorang dari lelaki tu. Melangkah sedikit ke hadapan. Dungga masih membongkok dengan telapak tangan dia masih di tanah. Janganlah kamu risau jika mereka semua telah kuserap menjadi jiwaku. Gabungan tenaga mereka menjadikan aku bukan sahaja 10, malah 100 kali ganda lebih kuat dari biasa, kata lelaki tu. Makanya mereka semua telah menjadi Dungga. Dungga bangkit, badan dia seperti berubah menjadi lebih tegap. Jika sebelum ni dia hanya bongkok je, tapi kali ni dia lebih tegap dan agak sasa. Tongkat yang dipegang sepanjang masa tu dilepaskan, jatuh ke tanah. Dia menggeliat seperti baru bangkit dari tidur. Lepas tu dia senyum bila dia memandang ke arah Acu dan Ica. Dungga bukan pahlawan biasa-biasa, kata dia. Hah, jadi kita nak buat apa sekarang? Tanya Ica. Dungga pejamkan mata dia sekejap. Lepas tu dia buka balik. Aku telah mengarahkan semua mereka menghuru-harakan kota. Mereka akan menyerang setiap sudut kota. Kita akan pecahkan kekuatan tentera mereka, kata Dungga. Tiba-tiba, kesemua 10 Dungga tu hilang dari pandangan. Mari, kamu dan Bonggol akan terus menuju ke pintu hadapan istana. Aku, yang lain akan bersedia di tempat masing-masing untuk memastikan kita dapat masuk ke istana. Di sana ada ramai orang-orang yang handal yang sentiasa bersedia untuk berjuang mempertahankan istana. Tugas kita bukan mudah. Jadi hati-hati. Acu, Ica, kamu kena kekal dalam keadaan sekarang. Kamu boleh naikkan tenaga kamu tapi jangan bangkitkan dahulu Ratu Naga. Ingat, jangan bangkitkan dulu Ratu Naga. Satu lagi, mereka sebenarnya tahu kedatangan kita. Disebabkan itu peperangan sudah tak boleh dielak lagi. Kentalkan hati, teguhkan pendirian. Kekuatan kita walaupun tak ramai tapi mampu menumbangkan mereka. Mereka bertiga mengangguk. Faham? Faham. Mari. Lantas mereka berempat meluncur dengan pantas menuju ke arah istana. Akak sambung pula babak di istana. Makanya ini adalah dendam yang tersimpan sejak zaman Allahyarham ayahanda beta. Beta memang dapat merasakan ada sesuatu dalam perjalanan ke sini. Kata baginda, kamu, jika benar apa yang diceritakan, maka buktikanlah kepada beta kebenaran cerita kamu. Beta akan memberi keampunan tanpa syarat. Titah baginda lagi kepada hakim. Hakim mengangguk, setuju.
Patik akan berjuang bersama tuanku walaupun nyawa Patik akan melayang, kata Hakim sambil memberi sembah. Baginda mengangguk. Tuanku, jika Ayah Ngah dalam pemberontakan ini, adakah tidak mustahil Ayah Long juga terlibat sama? Kata Long Seman. Baginda menggelengkan kepala. Beta tak dapat mengagak persoalan kamu tu, Long. Ia agak sama. Jika mengikut cerita mereka, Ayah Long bukanlah ancaman bagi kita, kata Baginda. Long Seman mengangguk setuju. Tuanku, biar Patik berhadapan dengan Dungga. Menjadi tanggungjawab Patik untuk menumbangkan anak murid yang derhaka. Pinta Tokku. Baiklah, beta setuju. Dungga inginkan tahta, maka dia perlu melalui beta, Long. Tiup semboyang perang di hadapan istana. Kamu arahkan semua bala tentera kita bersedia di setiap ceruk kota. Kamu pertahankan pintu istana kita. Manakala kamu berlima mesti sentiasa berada bersama denganku di sini untuk menyelamatkan adik-adik kamu. Long, jika Ratu Naga dan Dungga melalui pintu hadapan istana, kamu halakan mereka ke sini. Selain dari mereka, hapuskan. Titah Baginda lagi. Lalu Long Seman terus hilang dari pandangan. Seketika lepas tu, bunyi semboyan perang ditiup oleh Long Seman menandakan arahan diraja supaya bersiap sedia untuk berperang. Baiklah, kita bersedia untuk bertempur. Titah Baginda, lalu Baginda meningkatkan tenaga dia. Serta-merta Baginda yang memakai serba putih menjadi terang, menyilaukan. Boom! Tubuh Baginda menjadi lebih kurus tetapi jelas otot-otot dia kelihatan sungguh keras. Gelombang yang terhasil dari tubuh Baginda membuatkan jubah dia berkibaran dengan sangat galak. Berpuluh tahun aku tak melihat tuanku menunjukkan gelombang peran dia. Nampaknya kejadian yang bakal berlaku hari ini adalah menjadi sejarah turun-temurun, kata Tokku sendiri. Boom! Boom! Tiba-tiba kedengaran bunyi-bunyi letupan di kawasan kota. Akib memandang ke arah letupan. Mereka dah sampai, tuanku. Baginda mengangguk. Ya, betul. Di kawasan kota kelihatan pengikut-pengikut Dungga sentiasa mengganas, sedang mengganas. Ramai penduduk kota yang dah terkorban. Wah! Tolong! Tolong! Bunyi teriakan penduduk kota meriuhkan suasana. Ada yang bertempiaran lari, ada yang dibunuh dengan sangat kejam. Cak! Mudah sangat, kata Kembur. Salah seorang dari pengikut Dungga yang bertaring panjang sedang memegang kepala penduduk kota. Serang! Tiba-tiba sekumpulan tentera diraja bersama British meluru ke arah Kembur. Hehehe, mari, mari. Aku memang dah lama menanti saat ini. Hiya! Serangan pengikut-pengikut Dungga bersimpang siur. Tembakan demi tembakan dilepaskan ke arah mereka. Bam, 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 bum, bam, bum. Macam-macam jenis bam kat situ. Piu! Dum! Jumlah kematian di pihak Dungga amalah sedikit berbanding di pihak istana. Kekuatan pengikut-pengikut Dungga melebihi kekuatan manusia biasa. Pahlawan-pahlawan istana sedang cuba untuk bertahan. Agak sukarlah untuk menewaskan musuh mereka ni. Jangan berundur, terus bertempur, pekik Datuk Patinggi Panglima Angkatan Tentera. Tok, ramai di antara mereka kebal. Apa yang patut kita buat, Tok? Tanya salah seorang dari tentera diraja. Bawa arahanku kepada Kapten David. Keluarkan meriam diraja. Pertahankan semua pintu masuk istana. Perintah Datuk Patinggi. Baik, Tok. Zup. Bam. Datuk Patinggi menerima satu tendangan yang sangat berat. Jamuk serta-merta berdiri di hadapan Datuk Patinggi dalam keadaan tersenyum. Dia seperti biasa. Dia tak kata apa-apa walaupun sepatah. Datuk Patinggi dia bingkas bangun. Lepas tu dia cuba tingkatkan balik semula tenaga dia. Hah! Dia memekik. Bangsat! Datuk Patinggi terus meluru dengan pantas ke arah jamuk. Bam, 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 bam. Dalam sekelip mata sahaja bertubi-tubi serangan dikenakan ke atas jamuk. Tapi semuanya dapat ditempis. Heh, kamu cuba tempis yang ni pula. Belum sempat Datuk Patinggi mengenakan semula serangan, dia telah diserang curi oleh musuh yang lain dari sisi dia. Satu pukulan padu hinggap ke
rusuk kiri dia. Darah menyembur keluar dari mulut Datuk Patinggi. Yang menyerang tu adalah si kepal yang bertangan besar, tumbukan darinya sangat padu. Hehehe. Kau yang suka bermain-mainnya Jamuk. Bunuh sahaja si tua tu, katanya. Jamuk hanya tersenyum. Lepas tu dia memandang kembali ke arah Datuk Patinggi. Datuk Patinggi bangkit, duduk bertelepu. Kedua-dua tangan dia digenggam ke tanah. Dia menahan geram selepas mendengar kata-kata si kepal. Kamu berdua berani memandang rendah pada aku. Aku akan ajar kamu. Ngang. Datuk Patinggi dia mengetapkan gigi dia. Rasa geram. Tiba-tiba badan dia kelihatan membesar. Baju perang dia koyak sedikit demi sedikit. Perlahan-lahan dia menegakkan badan dia dan dia mendongak ke udara. Serta-merta baju dia habis koyak. Tubuh badan dia menjadi sasa. Dia yang tadinya agak kurus telah berubah menjadi sangat tegap. Datuk Patinggi bangkit memasang ke kuda dia. Aku akan hapuskan kamu berdua dengan satu serangan sahaja, kata Datuk Patinggi. Cubalah kalau boleh. Si kepal mencabar Datuk Patinggi. Datuk Patinggi hanya tersenyum melihat mereka. Sekarang! Zup, zap, zup, cak! Si kepal menggigil kesakitan. Dia melihat perut dia berlubang yang amat besar. Dia menoleh ke arah Jamuk. Datuk Patinggi berada di hadapan Jamuk dengan tangan dia menembusi perut musuh dia itu. Kedua-dua mereka memuntahkan darah. Kau buat kali pertamanya Jamuk bersuara. Dah nak mati baru nak bercakap, kata si kepal. Mereka berdua pun tumbang dan tewas di tangan Datuk Patinggi. Ni di luar istana pula babaknya. Boom! Kelihatan Dungga dan Bonggol, Acu dan Ica berdiri di perkarangan istana. Betul-betul dekat hadapan pintu masuk. Long Seman ada dekat situ bersama dengan bala tentera dia. Tembak! Arah Long Seman. Tembakan bertali arus menghujani mereka berempat. Tapi tak satu pun yang mengenai mereka. Cis! Buang masa! Berhenti! Mereka semua mengikut arahan Long Seman. Long Seman maju ke hadapan. Kamu semua berundur, biar aku yang menjaga pintu masuk. Kamu pergi bantu mereka yang lain, katanya lantas kesemua bala tentera beredar dari situ. Ayah Ngah, sudah-sudahlah. Perkara yang lepas usahlah diungkit kembali. Hihihi. Pipik dah jadi enggang. Dia pula nak ajak enggang lain terbang, balas Dungga. Adapun tuanku Raja Syahbana tidaklah seperti ayahanda baginda. Baginda sangat adil dan penyayang. Malah baginda juga dalam usaha untuk memerdekakan negara Buana ni. Pujuk Long Seman kepada Dungga. Merdeka dengan cara apa? Mesyuarat. Selepas tu mesyuarat lagi. Lepas mesyuarat. Selepas tu apa? Tempelak Dungga. Ayah Ngah, buat apa kita menumpahkan darah sekiranya kita boleh merdeka dengan jalan aman? Kata Long Seman memujuk. Tiba-tiba Dungga meningkat nafsu amarah dia. Kamu diam. Kamu semua lemah. Bila kamu lemah, negara kita nampak lemah. Lebih baik kamu ke tepi sebelum aku musnahkan kamu, marah Dungga. Long Seman hanya tersenyum. Dia lalu berdiri di tepi pintu masuk. Jika Ayah Ngah teringin sangat menjatuhkan baginda, saya akan izinkan. Cuma Ayah Ngah dan perempuan berdua tu sahaja yang dibenarkan masuk. Apa muslihat kamu? Apa muslihat kamu? Tanya Dungga. Tiada muslihat. Ini adalah titah baginda. Ayah Ngah dipelawa untuk menghadap baginda. Silakan, jawab Long Seman sambil membuka jalan. Mereka berempat berjalan untuk masuk ke istana. Apabila melewati pintu masuk istana, pang, satu tendangan hinggap di perut Bonggol. Dia terpelanting ke perkarangan istana. Kan sudah aku katakan, hanya Ayah Ngah dan mereka berdua saja yang dibenarkan masuk. Kamu pula harus mati di tangan aku. Ayah Ngah, silakan masuk, kata Long Seman. Dungga dia memandang ke arah Bonggol. Dia mengangguk sedikit, lepas tu dia terus masuk ke dalam istana. Bonggol bangkit. Dia dah bertukar menjadi kencana. Boleh tahan? Berapa banyak rupa kamu boleh berubah? Tanya Long Seman. 3.
Tapi satu dari sahabatku telah mati, bermakna tinggal 2 lah. Jelas Bonggol. Baiklah. Tunjukkan apa saja yang kamu ada. Nanti kamu tak sempat nak tunjukkan semua. Tetapi mati awal di tangan aku. Tempelak Long Seman. Long Seman dia menyilangkan kedua tangan dia di hadapan muka. Dia menggenggam penumbuk di sisi. Mari, pekik kencana lalu meluncur laju menuju ke arah Long Seman. Bam! Letupan bergema tak kala tumbukan mereka bertembung. Long Seman membongkok lalu mengenakan satu tumbukan ke arah dagu kencana. Dia terpelanting ke atas lalu menghinggap ke dinding istana. Dengan satu lonjakan, kencana meluru laju ke arah Long Seman. Dia mengenakan tumbukan tepat ke perutnya. Tapi Long Seman seperti tak terkesan dengan tumbukan tu. Dia terus memaut tangan Long Kencana. Dijulangnya Long Kencana setinggi-tingginya. Lalu dihempas jatuh ke tanah. Bam! Kencana memuntahkan darah. Dia meloncat untuk menjauhkan diri dia dari Long Seman. Kuat sungguh. Belum sempat Kencana menghabiskan ayat dia, satu tumbukan padu hinggap ke pipi dia. Bam! Boom! Remuk muka Kencana dengan tumbukan yang sangat kuat tu. Dia terpelanting. Lepas tu dia menghentam sebuah tembok yang ada dekat situ. Debu-debu tanah berterbangan kerana hentaman tersebut. Tiba-tiba dalam keadaan muka dia yang remuk, Kencana dia bingkas duduk. Separuh dari muka dia dah hancur kerana tumbukan tu. Kencana dia buka mulut dia seluas-luas yang mungkin. Lalu dia memuntahkan Bonggol. Setelah itu dia terus terbaring mati. Kencana. Bonggol terus merangkul Kencana. Tetapi dah terlambat. Tak guna. Bonggol menghentam penumbuk dia di lantai. Dia bingkas berdiri. Lalu terus bertukar menjadi Kesuma. Kesuma lalu memandang tajamlah ke arah Long Seman. Oh, ini yang satu lagi ya. Mari. Aku menunggu kamu hingga sedia. Long Seman mengejek. Kau akan mati. Lantas Kesuma mengenakan satu tumbukan sepantas kilat ke arah Long Seman. Pop! Long Seman menangkap tumbukan Kesuma. Kesuma melonjakkan diri dia. Lalu dia menghujani Long Seman dengan tendangan-tendangan yang pantas. Bam! 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 Bunyi tendangan tu seperti gong yang dipalu keras. Bom! Bom! Pap! Sekali lagi Long Seman menangkap serangan Kesuma. Dan sekali lagi Kesuma melonjakkan diri dia. Dia yang sedang mencungap seperti tak percaya akan kekuatan Long Seman. Tiba-tiba, kesemua pengikut Dungga berhenti menyerang. Mereka menjauhkan diri dari mereka. Ada yang menghilang, semua tentera diraja jadi pelik. Kenapa mereka berhenti? Tanya salah seorang dari mereka. Hoi, kenapa dengan orang-orang kamu? Tanya Long Seman. Ayah ngah kau mengarahkan kami berhenti melalui arahan gaib. Kerana dia telah berhadapan dengan raja berdebah kau tu, kata Kesuma. Oh, kalau begitu baguslah. Aku boleh membantu raja aku dan yang aku sayangi. Makanya kau akan aku hantar bertemu ajal kau sekarang, kata Long Seman. Lalu dia menegakkan badan dia dan dia mendepangkan tangan dia. Diangkatnya tangan dia setinggi-tingginya. Lalu dia membuka telapak tangan dia ke udara. Aku akan tunjukkan kau apa itu kekuatan sejati. Bukan meminjam kekuatan orang lain. Bukan nyedut kekuatan orang lain. Tiba-tiba Long Seman berubah menjadi merah. Kuku dia menjadi panjang dan tajam. Dia membuka ke kuda dia, bersedia untuk menyerang. Aku akan hapuskan kau berdua serentak. Long Seman menyerang Kesuma dengan sepantas kilat. Kesuma langsung tak sempat nak mengelak dari serangan tersebut. Zap, zas, zap, zup, zas. Dalam sekelip mata sahaja, berpuluh-puluh hayunan telah dikenakan ke atas Kesuma. Long Seman lantas melakukan balik kuang, lalu mendarat jauh dari Kesuma. Kesuma kelihatan menggigil kaku. Tiba-tiba dia terburai, berkecai jatuh ke tanah. Tubuh dia telah dicincang dengan sangat halus. Hingga halus jadi. Kepantasan dan ketajaman kuku Long Seman amat mengerikan. Maka ketiga-tiga mereka, Bonggol, Kencana dan Kesuma mati di tangan Long Seman.
Long Seman dia memandang ke arah mayat Bonggol. Dia menggelengkan kepala. Kamu mati dengan sia-sia, kata Long Seman. Dia tiba-tiba teringatkan baginda. Tuanku patut datang. Lantas Long Seman terus hilang dari pandangan. Tiba-tiba habuk-habuk dari binaan istana gugur sedikit demi sedikit ke atas kepala baginda. Terasa denyutan kecil tenaga yang menggegarkan istana. Baginda memandang ke atas. Ditadah habuk tu, lalu diramas perlahan. Sedia semua, kata baginda. Kamu semua lari tinggalkan istana. Beritahu semua ya, kosongkan istana. Arah baginda kepada pengawal pintu. Mereka akur dengan arahan baginda. Dari kejauhan, lorongan utama masuk ke balai penghadapan. Mereka semua boleh melihat Dungga, Acu dan Ica berjalan menuju ke arah mereka. Acu, Ica, sekarang! Arah Dungga. Lantas mereka memegang tangan. Bam! Serta-merta mereka bertukar menjadi Ratu Naga. Baginda yang melihat meremang seluruh bulu roma baginda. Inilah pertama kalinya beta melihat manusia berintipati naga, kata baginda. Dan inilah kali pertama kami berlawan dengan adik kami. Bang, mari, kata Akib. Lalu mereka berdua melompat dan berdiri di hadapan baginda. Bam! Akib dan Hakim meningkatkan semangat kursani mereka. Kamu bertiga selesaikan masalah Ratu Naga. Aku akan selesaikan Dungga. Akib, gunakan jurus pemisah kuasa untuk memisahkan mereka. Tetapi patahkan kelemahan mereka dahulu, kata Tokku. Mereka terkedu. Apa kelemahannya, Tok? Tok tak bagi tahu kami lagi, tanya Hakim. Tak mengapa. Tak mengapalah. Kamu akan tahu juga nanti, kata Tokku. Mereka berdua menepuk dahi. Lagi, sempat lagi. Tok kalau tak tahu, cakaplah tak tahu. Jawapan Tok sama je macam Tok siluman hitam. Sindih Hakim. Haip, jangan melawan, bentak Tokku. Mereka menyeringai terpaksa. Marah lagi. Jangan lawan. Tiba-tiba Long Seman muncul di sebelah Tokku. Aku akan bantu Tokku. Tokku melompat sedikit. Terkejutlah aku. Kenapa kamu ke sini? Bukankah Ayah Haji arahkan kamu jaga pintu istana? Ke sini pula. Terkejutnya. Jangan risau. Aku ingin menumbangkan tahta, bukan untuk menjahanamkan negara kita. Aku telah arahkan mereka supaya berhenti menyerang kerana aku telah diberi laluan mudah, kata Dungga tatkala telah berada di hadapan mereka. Dungga, kenapa kamu buat semua ni? Baginda bukanlah seperti Allahyarham Raja Shah Indra. Baginda adalah orang yang warak, bentak Tokku. Biar baik bagaimanapun dia, bila dia bersekongkol dengan penjajah, kau adalah musuhku, balas Dungga. Jika kamu beria ingin menjual, aku sudi untuk membeli. Aku tahu ilmu kamu tak ampuh di sini. Mari kita berlawan di tempat lain. Biar aku tunjukkan kepada kamu bahawa kamu bukanlah tandingan aku. Cadang Tokku dipersilakan dengan segala hormatnya, kata Dungga. Tokku memandang Long Seman, lalu dia mengangguk serta-merta mereka lesap diikuti oleh Dungga. Acu, Ica, jangan ikut hasutan Dungga. Baginda adalah orang yang baik, pinta Akib. Aku hanya membantu sahaja. Urusan raja dengan Dungga aku tak campur. Jika kau berdua menghalang aku akan bunuh kau juga. Lagipun sebab kau berdua lah ibu bapa aku mati. Jika kau berdua tak membuat kekecauan dekat kampung aku, semua ni tak akan terjadi, kata Ratu Naga dengan suara yang halus tapi agak garau. Acu, Ica, ini raja kita. Kenapa kamu berkelakuan macam ni? Bentak Hakim. Bam! Satu tumbukan padu hinggap di perut Hakim dengan sepatah kilat. Sebelum Hakim terpelanting, Ratu Naga sempat berbisik ke telinga Hakim. Aku Ratu Naga. Bam! Hakim menghentam dinding istana lalu tersungkur. Belum sempat Hakim bangkit, satu gelombang api datang ke arah dia. Ratu Naga terus mengenakan satu tendangan ke kepala Hakim. Pap! Kaki dia ditahan oleh seseorang. Nampak gayanya abang mesti menjinakkan kamu dahulu, kata Akib lalu mengenakan satu libasan padu ke perut Ratu Naga. Bam! Ratu Naga tercampak ke belakang tapi kekuda dia masih teguh. Walaupun badan kamu berdua dah sekeras besi. Badan aku lebih keras dari kamu kerana aku naga. Ratu Naga terus lesap.
Lepas tu dia muncul di hadapan Akib dengan tiba-tiba Akib tergamam. Ratu Naga menghayung buku 5 dia dari atas, tepat mengenai dahi Akib. Bam! Akib tersungkur ke lantai istana, muka dia terbenam ke dalam lantai. Ratu Naga mengangkat sebelah kaki dia untuk memijak Akib. Belum sempat dipijakkan Akib, satu tendangan hinggap ke sisi tubuh Ratu Naga. Ratu Naga terpelanting menghentam dinding. Runtuh sebahagian dinding tu menghempap Ratu Naga. Baginda berdiri dengan sebelah kaki dia dibengkokkan separas pusat. Beta akan bantu menyedarkan kamu sehabis baik beta, Ratu Naga, kata Baginda. Perlahan-lahan Baginda dia menyingkap kain jubah dia separas pinggang agar tidak menghalang pergerakan dia. Jelas dia telah bersedia dengan seluar silat dia. Serban yang dipakai ditanggalkan lalu dicampakkan ke singgasana dengan penuh gaya. Boom! Satu letupan menyebabkan batu dinding yang menghempap Ratu Naga bertebaran. Wah! His! His! Dada Ratu Naga berombak kerana kemarahan. Tanduk di dahi dia bertukar dari merah api menjadi lebih gelap. Ratu Naga menyilangkan tangan dia di hadapan muka. Dia mengangkat sebelah kaki dia lalu dia menghentak dengan sekuat hati sambil menarik kedua-dua tangan dia ke sisi. Bam! Gelombang api semakin bersemarak menyelaputi Ratu Naga. Mari, beta telah bersedia. Baginda menggamit Ratu Naga datang mendekati Baginda. Tiba-tiba Akib dengan Hakim muncul di kiri kanan Baginda. Baginda memandang mereka berdua dengan senyuman. Tuanku, Patik ambil kiri, Hakim ambil kanan. Kita akan serang dia dari segenap arah. Kita kena cari kelemahan dia, kata Akib. Dia inginkan beta. Sambil menyerang, kamu berdua tumpukan perhatian memerhatikan di mana kelemahan dia. Beta akan cuba bertahan, kata Baginda pula. Jika tuanku tak mampu melawan dia, kita gunakan seluruh kekuatan kita untuk menumpaskan dia, cadang Hakim. Tidak, kekuatan kita semua tak setanding dia. Dia belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Menyerang kelemahan dia adalah satu-satunya cara, kata Baginda. Mendengarkan kata-kata Baginda, mereka memandang Ratu Naga sambil menelan air liur. Dia datang, kata Hakim. Ratu Naga meluru ke arah mereka dengan sangat pantas lalu mengenakan satu libasan. Bang! Dengan satu libasan mereka bertiga terpelanting berguling jauh. Mereka bertiga mengerang kesakitan. Sakit! Bangun! Bentak Ratu Naga. Bangun! Dalam keadaan bersusah payah mereka bangun sambil termengah-mengah. Akib memandang Hakim, dia mengangguk. Mari bang. Mereka berdua meluncur ke arah Ratu Naga. Mereka berganding bahu mengenakan libasan demi libasan. Tendangan demi tendangan, tumbukan demi tumbukan. Ratu Naga dengan bersahaja menempis semua serangan tu. Bam, 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 bam. Ditempih. Bergema-gema dan bergegarlah seluruh istana dengan pertembungan mereka. Lepas tu Ratu Naga dia melompat. Dia membuat balik kuang. Lepas tu dia mendarat ke dinding istana. Masa tu kaki dia dah menjejak ke dinding istana. Dia melonjakkan diri dia, lalu dia meluncur laju ke arah mereka berdua. Ratu Naga membuat sekali lagi balik kuang. Dia menghalakan tendangan padu dia ke arah mereka. Gelombang api yang marak seperti sebuah berbola api yang besar. Cuma berbola ni dia agak runcing dekat hadapan. Jadi dia tujulah ke arah mereka. Tendangan naga. Sepatah kilat Ratu Naga mengenakan tendangan bertubi-tubi ke arah mereka. Bam, 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 bam. Dalam masa seketika je, Ratu Naga yang masih di udara menghujankan beratus tendangan yang sangat pantas bersembur darah dari mulut mereka berdua. Mereka tak mempunyai peluang untuk menyerang kembali. Tendangan itu sangat pantas. Ratu Naga berpusing, lepas tu dia mengenakan satu libasan terakhir. Mereka berdua terpelanting jauh. Bang! Bunyi di dinding istana dihentam. Kekuatan hentaman tu membuatkan mereka menembusi dinding balai penghadapan. Ratu Naga menegakkan badan dia. Dia masih terapung di udara. Dia mengangkat tangan dia lalu dituju ke arah Baginda. Sekarang giliran kau pula bersedia untuk mati.
Ratu Naga terus meluru ke arah baginda dengan kelajuan yang sangat pantas. Baginda membetulkan ke kuda dia. Baginda tahu kekuatan dia tak setanding dengan Ratu Naga. Kepala baginda ligat berfikir, apa yang patut beta buat? Apa yang patut beta buat? Di luar perkarangan istana, di sebuah kawasan lapang, Ayah Ngah, kenapa buat semua ni? Baginda sangat adil kepada rakyat. Adalah tidak adil jika Ayah Ngah menghukum baginda tanpa usul periksa. Pujuk Long Seman. Pui! Dungga meludah. Aku tak marah jika raja kita orang yang bermaruah. Malah aku sentiasa menyembah hormat kepada baginda. Tetapi negara kita seperti telah menjadi negara orang lain. Apa? Ini kan yang kamu kata adil. Kenapa kita perlu mengagungkan penjenayah? Teruk sangat ke rakyat negara kita hinggakan kita perlu memberi ruang kepada penjajah untuk menyedut hasil negara kita dan mengawal pemerintahan raja? Bidas Dungga. Ayah Ngah tak faham. Ya, memang sebelum ni mereka banyak melanggar pantang dan adat kita. Saya juga setuju dengan pendapat Ayah Ngah. Tapi baginda yang sekarang ni tak sama dengan Allahyarham Ayahanda baginda. Balas Long Seman. Kau ni ibarat ayam nak ajar itik berenang. Selagi British ada di tanah Buana, selagi tu aku katakan rakyat kau tu sama je seperti ayahandanya yang telah mampus tu. Dungga mengejek. Dungga, jika kamu mengatakan dia seperti ayam mengajar itik berenang, adakah jika aku mengatakan begitu, kamu akan beranggapan yang sama? Aku hidup jauh lebih lama dari kamu. Malahan hampir 10 raja menaiki tahta, aku yang menyaksikannya. Ilmu yang kamu ada sekarang pun aku yang ajar. Sekarang siapa yang mengajar itik pula? Tempelak Tokku. Dungga memalingkan kepala dia ke arah lain. Dia tersengih lalu dia pandang balik semula ke arah Tokku. Ya, kamu adalah guru aku. Aku hormatkan kamu. Tapi bila kamu bersekongkol dengan mereka, kamu bantu abang kepada kembar tu, aku dah hilang rasa hormat pada kamu, kata Dungga. Suasana menjadi sunyi sekejap, tapi masih terdengar suara tangisan penduduk-penduduk kota yang masih ketakutan. Biarpun serangan telah dihentikan, nyawa yang telah kehilangan bukanlah dalam jumlah yang kecil. Mereka merenung tajam sesama sendiri. Tak ada sepatah perkataan pun yang keluar dari mulut mereka. Kakak. Tiba-tiba, Tokku ketawa sendiri. Mereka berdua terkejut. Aduh, aku kalau berlawan penuh mata memang selalu kalah. Lagipun muka kamu tak kacak macam dulu lagi, Dungga. Kelakar pula aku bila aku tengokkan muka kamu. Tu sebablah aku ketawa. Memang tak boleh nak belah lah aku tengok muka kamu. Dungga dia hanya tersengih. Kamu memang dari dulu sampai sekarang macam budak kecil. Aku belajar dengan kamu bukanlah sebab aku ingin menjadi murid kamu. Aku hanya ingin mencuri ilmu kamu. Pekik Dungga. Jika kamu curi, kenapa ilmu aku masih ada dengan aku? Dah curi, ada lagi. Tokku mengejek. Kamu jangan nak mengejek aku, Ku. Kamu ingat, itu sahaja ke ilmu yang aku ada? Dungga memasangkan kuda dia dengan sebelah kaki dia di hadapan. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu dia memekik. Pekikan tu membuatkan keadaan sekeliling seperti dilanda ribut. Tokku dan Long Seman terpaksa mengukuhkan dirian mereka sambil menutup muka mereka. Sedikit demi sedikit mereka ditolak berundur ke belakang. Bagaimana pekik halilintar aku? Kamu kagum? Kamu tak ada ilmu ini kan, Ku? Sindir Dungga. Kamu belum lihat habis kemampuan aku. Apa kata kita mulakan sekarang? Kata Tokku. Ayah Ngah, nampak gayanya Ayah Ngah tak ada peluang bila berhadapan dengan kami. 2 lawan 1. Nampak tak adil tapi kami tak peduli. Kata Long Seman sambil menjeling mengejek ke arah Dungga. Tokku mengangguk. Setuju. Cuba kamu perhatikan betul-betul. 2 lawan 1 atau 2 lawan 11. Mereka berdua memandang sesama sendiri. Tiba-tiba muncul 10 orang lelaki yang telah menjadi boneka Dungga di tengah-tengah antara mereka. Satu di antara 10 lelaki itu bersuara. Sekarang aku masih ada peluang tak? Nampak tak adil? Tetapi aku tak peduli. Jika kamu berdua mampu mengalahkan 10 orang Dungga, makanya kamu
ada peluang untuk mengalahkan aku. Serta-merta Dungga bersepuluh bertindak mengepung Tok Ku dan Long Seman. Tok Ku ambil 5. Saya ambil 5, kata Long Seman sambil membuka ke kuda. Hiyah! Kesemua Dungga menyerang serentak. Bam, bam, bam. Serangan bertali arus, kekuatan Dungga bersepuluh membuatkan mereka berdua tak tentu arah. Satu tendangan hinggap ke perut Long Seman. Dia terlentang. 5 dari Dungga bersepuluh tu melakukan satu hentakan tumit ke perut Long Seman yang sedang terlentang secara serentak. Bam! Hentakan tu membuatkan bahagian perut Long Seman terbenang ke tanah. Darah bersemburan keluar tau dari mulut Long Seman. Tok Ku pula hebat, diserang oleh 5 Dungga bersepuluh. Kesemua serangan mereka dielak dan ditempis tanpa gagal. Ini sahaja ke? Tanya Tok Ku tatkala mereka berhenti seketika. Ini baru sedikit, kata salah seorang dari mereka. Mereka meningkatkan tenaga, lalu setiap dari mereka menghalakan satu tumbukan yang padu ke arah Tok Ku. Selamat memukul angin. Lalu Tok Ku menghilangkan diri dari pandangan menggunakan sayap alam. Tok Ku muncul tak berapa jauh dari situ, tapi dia pelik. Kelima-lima mereka tak kelihatan. 5 pusaran angin timbul dari atas, lalu 5 Dungga bersepuluh tu muncul dan mengenakan tumbukan ke atas Tok Ku secara serentak. Tok Ku tak menyangka serangan tu. Dia tak sempat nak elak serangan tersebut. Boom! Tok Ku tersungkur ke tanah. Mereka berlima melompat lalu berdiri mengelilingi Tok Ku. Macam mana dengan serangan tadi? Sedap. Salah seorang dari Dungga mengejek. Tok Ku dengan Long Seman bangkit berdiri. Long Seman menyapu darah di bibir dia. Kesemua mereka mampu menggunakan sayap alam. Hebat betul, kata Tok Ku. Mereka ingat kita ni sampah je, Tok Ku. Dia belum pernah kenal kuku langsui saya. Long Seman lantas meningkatkan tenaga dia, lalu dia bertempik sambil dia mendempangkan tangan dia. Tangan Long Seman menjadi merah dengan kuku dia yang panjang dan sangat tajam. Aduh! Long Seman terkejut bila dia terdengar suara Tok Ku kesakitan. Dia menoleh lalu dia terkejut melihat salah satu kuku dia tercucuk bahagian dada Tok Ku, kena bahagian tetek pula tu. Kalau ia pun nak depangkan tangan, bagi tahulah aku dulu. Kan aku ada kat sebelah ni. Ujar Tok Ku sambil mencabar mula cari Long Seman yang masih melekat di tetek dia. Masya Allah, sampai macam tu sekali boleh tersalah landing. Maafkan saya Tok Ku. Tok Ku pun Long Seman pun ketawa. Tok Ku pun ketawa. Sempat. Long Seman, dah kenalah kamu bergaul dengan si tu gila ni. Dia tu otak tak betul. Kamu pun akan jadi macam dia juga jika kamu berkawan lama dengan dia. Betul lah ni. Sabar. Sorry. Stop. Okay. Long Seman, dah kenalah kamu bergaul dengan si tu gila tu. Dia tu otak tak betul. Kamu pun akan jadi macam dia juga jika kamu berkawan lama dengan dia. Dungga asli yang sedang memerhati mengejek sambil ketawa. Memang elok sangat kamu berkawan dengan si tu gila tu. Tok Ku kelihatan bengis. Oi, kamu kata aku gila? Kamu nak tengok aku jadi betul-betul gila? Bentak Tok Ku. Silakan Dungga mencabar. Tok Ku dia tanggalkan baju labuh dia dengan kasut dia. Dia berlenggang. Tubuh dia jelas memperlihatkan tahap ketuaan dia. Dah tua rupanya.
Kamu nak tengok aku gila ya? Nak tengok aku gila ya? Kamu dah lupa bahawa aku bukan manusia dan aku juga bukanlah jin yang biasa. Ya. Kamu ada 3 ilmu terkuat yang aku ada. Betul. Tapi kamu tak pernah melihat wajah sebenar aku. Kata Tok Ku ni dia lantas membongkokkan badan dia, kepala dia ditundukkan ke tanah. Dia mengerang seperti sedang menahan kesakitan. Badan Tok Ku menggigil dengan kuat, peluh kelihatan berjuraian jatuh ke tanah. Dia mengetap gigi dia, lepas tu dia menyeringai dengan wajah yang mengerikan. Air liur Tok Ku menjejis ke tanah dengan banyaknya. Tiba-tiba Tok Ku memekik sambil dia mendongak ke udara. Gelombang dari tubuh dia memancar sehingga memeritkan mata untuk melihat. Jeritan Tok Ku bergema di segenap kawasan. Long Seman, Dungga asli dan Dungga bersepuluh terpaksa menutup telinga kerana suara yang amat memekakkan tu. Boom! Satu letupan yang kuat bergema membuatkan Long Seman yang berada paling dekat jatuh terduduk. Apabila keadaan reda, Tok Ku telah bertukar menjadi makhluk yang lain. Dia menjadi 5 kali ganda lebih besar dan tinggi. 2 tanduk panjang seperti kerbau di sisi kepala dia. Muka dia seperti seekor seladang yang sedang bengis. Tubuh badan Tok Ku hitam berkilat. Bahu dan dada Tok Ku sangat besar dan sangat sasa. Tok Ku memandang musuh dia dengan wajah yang amat bengis. Sesekali dia menghembuskan nafas dia dengan kuat melalui hidung seperti seekor lembu yang sedang bersedia untuk menyerang. Dada Tok Ku berombak kencang. Kamu dah sedia, Dungga? Tanya Tok Ku. Kali ni Tok Ku sangat-sangat serius. Apa yang berlaku seterusnya korang kepada Tok Ku dan kepada Dungga? Kalau korang nak tahu, kita sama-sama teruskan untuk konten yang seterusnya di episod yang ke-20 dan seterusnya. Sekian sahaja untuk episod pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Kita jangan ikut yang tak elok. Sekian sahaja, terima kasih aku ucapkan kepada semua kerana dengar dari awal sampai akhir ke-55 episod untuk kali ini ni. Terima kasih sangat-sangat. Sebelum akak mengundurkan diri, akak minta maaf. Anda ada salah dan silap akak. Bye korang. Assalamualaikum. Jangan lupa tengok lagi tau. Bye. Assalamualaikum.